Hai, saya Muhammad Nur Azizi bin Syaruji. Hai, saya Anissa Jiwa binti Muhammad Ali. Hai, nama saya Nur Eliza binti Jasirin. Hai, nama saya Ainatasha binti Abu Bakar. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang aktiviti perdagangan yang telah dijalankan oleh negara-negara di rantau Asia Tenggara pada zaman tradisional. Tanpa membuang masa, jom kita lihat. Asia Tenggara pada abad ke-19 telah memperlihatkan berlakunya hubungan perdagangan yang berlaku melibatkan negara-negara utama di Asia Tenggara termasuklah Thailand, Indonesia, Myanmar, Kemboja, Filipina, Laos dan juga Vietnam. Perkara ini juga telah didorong oleh pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 yang telah memperlihatkan kemasukan pedagang-pedagang dari luar untuk mendapatkan barangan dagangan seperti gula, beras, kopi, teh dan juga rempah ratus. Hal ini demikian kerana negara-negara Asia Tenggara pada zaman tradisional merupakan antara negara yang mempunyai kuantiti ekspor yang tertinggi yang meliputi barangan dagangan tersebut. Negara-negara di Asia Tenggara sangat terkenal dengan ekonomi penanaman padi, beras sebagai ekonomi utamanya. Buktinya adalah wujudnya kawasan penanaman seperti di dataran Bangkok yang terdapat di Thailand, Delta Irrawaddy yang terdapat di Burma, Delta Mekong yang terdapat di Vietnam, Tasik Tonle Sap yang terdapat di Kampuchea dan juga Laos. Disebabkan oleh peningkatan kepada pertumbuhan sektor ekonomi di negara-negara Asia Tenggara telah menyebabkan terjalinnya hubungan perdagangan dengan negara lain seperti di Eropah, China, India dan juga Jepun, di mana peningkatan kepada ekspor perdagangan dunia telah membawa kepada peningkatan di dalam ekspor komoditi dalam pelbagai negara di Asia Tenggara, di samping juga dapat meningkatkan hubungan perdagangan yang berlaku. Thailand merupakan sebuah bandar yang berparit dan berkubu kepada sebuah bandar komersial yang besar dan berpengaruh terutamanya di Sungai Chao Phraya. Sungai ini telah menjadi laluan utama kepada pedagang yang menghubungkan Bangkok dengan wilayah-wilayah yang lain dengan memperdagangkan hasil seperti beras, padi, kapas, kayu jati, gading, buah pelaga, tebu dan juga gula. Secara amnya, negara Thailand merupakan sebuah negara yang bergantung hebat kepada perdagangan beras. Kesan daripada perjanjian Boring telah menyebabkan ramai pedagang-pedagang dari barat datang ke Thailand dan menubuhkan firma swasta, menyebabkan berlakunya perkembangan teknologi pemprosesan padi, seterusnya menyebabkan perkembangan yang pesat dari segi pengeluaran beras. Selain daripada itu, penanaman tebu telah diperkenalkan di Thailand seawal tahun 1600-an, di mana tanaman ini telah diperkenalkan oleh pendatang dari Teochew dari selatan China. Walau bagaimanapun, tanaman ini kurang mendapat sambutan sehingga pengenalan kepada teknologi penapisan dan pemprosesan tebu kepada gula yang diperkenalkan oleh orang Cina pada abad ke-17. Disebabkan oleh berlakunya peningkatan dalam sektor ekonomi dan juga perdagangan di Thailand, perkara ini telah menyebabkan berlakunya perubahan lanskap dari sistem laluan melalui perairan kepada sistem jalan raya dari antara 1861 sehingga 1889, menyebabkan berlakunya perpindahan secara beransur-ansur terutamanya di Chao Reng Krang, Bum Rung Muang dan Phuong Nakhon pada tahun 1883. Kemboja adalah sebuah negara yang kecil dan miskin di Asia, berada di antara India dan China di sebuah kawasan yang dipanggil Indo-China. Majoriti masyarakatnya terdiri daripada bangsa Khmer, sebuah kumpulan etnik tertua di kawasan tersebut. Terdapat juga ramai minoriti Cina, Buddha dan juga Islam. Kemboja adalah sebuah negara yang banyak dengan sumber pertanian. Kemboja adalah sebuah negara yang aktif dari segi ekonomi dengan pertanian sebagai sumber pendapatannya. Salah satu tanaman penting Kemboja ialah padi. Nasi adalah makanan ruji bagi orang Kemboja. Petani Khmer telah menanam padi selama 2000 tahun dan mungkin lebih lama lagi jika penanaman padi gunung diambil kira. Ahli sejarah berpendapat teknologi penanaman padi telah diimport ke Kemboja melalui hubungan perdagangan dengan India. Pengairan untuk padi pada awal diperkenalkan 1500 tahun dahulu. Petani mengintegrasikan penanaman padi di atas sistem lama yang sedia ada. Filipina merupakan salah satu negara yang turut menjalankan aktiviti perdagangan pada zaman tradisional Asia Tenggara. Kegiatan perdagangan Filipina terus dikembangkan dan diperluaskan oleh pengaruh luar selepas menguruskan ekonomi Filipina dari sekitar abad ke-16 hingga ke abad 19 untuk kepentingan mereka tersendiri. Pada masa yang sama, ekonomi Filipina menyesuaikan diri dengan negara luar seperti Sepanyol. Ia memfokuskan kepada penerusan aktiviti perdagangan Filipina daripada abad 18 sehingga abad ke-19. Filipina mempunyai struktur sosioekonomi tersendiri, terutama ekonomi yang dijalankan di rumah dan aktiviti pertanian yang menyumbang lebih kepada aktiviti perdagangan. Ia juga mempengaruhi oleh kuasa luar seperti Meksiko, Sepanyol dan Amerika Syarikat.
Hal ini menyumbang kepada keuntungan maksimum terhadap ekonomi Filipina. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terawal dalam memulakan aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan di Indonesia mula berkembang sebelum abad ke-17. Indonesia telah memulakan hubungan perdagangan dengan pedagang asing seperti China, Filipina dan Jepun. Laluan perdagangan darat telah terbentuk pada zaman tradisional dan laluan tersebut adalah laluan yang menghubungkan China dan Laut Tengah kemudian diikuti dengan menghubungkan laluan dari Jepun. Padi merupakan tanaman paling asas di Asia Tenggara dan hampir semua negara menanam padi. Penanaman padi ini telah ditanam pada bahagian lembah, lereng gunung berapi dan pantai lanar. Kawasan tanaman padi sawah ialah di Pulau Jawa dan Madura. Manakala padi bukit ditanam di kawasan timur Jawa yang lebih kering dan di lereng-lereng bukit yang tinggi. Seterusnya adalah penanaman lada. Lada adalah satu tanaman yang bernilai ketika abad ke-15 hingga 18 kerana pasaran lada merangkumi negara Eropah, India dan China. Di Sumatera, tanaman lada terhasil sebanyak 2 kali setahun dan penanaman lada sesuai di bahagian tepi sungai atau anak sungai. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menanam tebu yang berpusatkan di wilayah Cirebon, Yogyakarta, Surakarta dan dataran pantai utara dan bahagian tengah Jawa. Tebu merupakan satu tanaman yang diusahakan secara meluas menjelang tahun 1820. Tebu dianggap satu tumbuhan asli kerana pemprosesan tebu telah menghasilkan gula. Tanaman ini semakin terkenal selepas orang China memperkenalkan kaedah penapisan tebu. Kaedah tersebut membawa keuntungan dan telah dipasarkan ke Jepun dan China terutamanya. Indonesia juga menanam ubi kayu, jagung dan ditanam di Madura, Jawa Timur dan Sumatera. Manakala rempah ratu seperti bunga cengkih ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala di Pulau Bonda dan kulit kayu cendana di Pulau Timur. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kekayaan sumber alam dan negara yang berasal dari sektor pertanian. Myanmar merupakan negara yang telah berkembang pesat pada abad ke-19 dalam aktiviti perdagangan. Perdagangan yang sangat menonjol adalah perdagangan beras sehinggakan beras menjadi barangan ekspor utama di Myanmar. Aktiviti utama di Myanmar juga adalah tanaman padi yang telah diekspor secara sederhana dari kawasan berhampiran seperti Melaka dan Brunei. Ia telah membawa perubahan dalam status pertanian berskala kecil telah berkembang menjadi pertanian yang lebih industri. Seterusnya adalah perdagangan kayu jati. Sebelum beras, kayu jati juga menjadi barangan utama di Myanmar. Pembelakan kayu di Ten Sarim pada tahun 1830-an telah mewujudkan semula kepentingan pembinaan kapal. Ini kerana sifat kayu jati yang tahan lasak menjadikan ia sebagai bahan utama pembuatan kapal laut, termasuklah kapal-kapal zaman Belanda. British telah menubuhkan sebuah syarikat bernama Burma Petrol Oil Company di Rangoon pada tahun 1886 dan kebanyakan pekerja berasal dari Burma yang telah diambil bekerja dengan syarikat minyak Burma. Selain itu, terdapat banyak inisiatif pembangunan dalam sektor industrian, perlombongan, pengangkutan dan salah satunya ialah lapangan terbang antarabangsa di Pego dan Mandalay. Laos adalah sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bahagian utama semenanjung Indochina. Laos merupakan negara yang tidak memiliki pantai, namun mempunyai lembah sungai yang subur sehingga mampu menghasilkan banyak hasil tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi dan tembakau. Pada abad ke-19, hasil pertanian utama ialah padi, jagung dan tembakau. Sungai Mekong menjalankan aktiviti ternakan dan penangkapan ikan bertujuan untuk keperluan tempatan sahaja. Antara pusat-pusat penangkapan ikan yang ditubuhkan ialah Vientiane, Pak San, Savannakhen, Tak Khen dan Hovaizai. Laos juga menghasilkan hasil lain seperti biji timah dan biji besi. Memiliki sumber-sumber mineral seperti timah, tembaga, emas dan perak. Mempunyai kawasan hutan yang luas dan lebat turut memberikan sumbangan dari segi perindustrian. Hasil hutan seperti kayu jati, dama dan kayu keras menjadi kegiatan industri yang utama. Aktiviti perdagangan dikembangkan dengan cara mengeksport hasil utama negara iaitu hasil pertanian, beras, tembakau, kopi, hasil hutan, kayu mentah, kayu jati, kayu pen dan hasil mineral seperti biji timah. Vietnam terbahagi kepada dua negeri iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pada abad ke-19, Vietnam telah mengusahakan tanaman padi. Delta Sungai Vietnam Utara terdapat sekurang-kurangnya 300 jenis padi ditanam. Delta Sungai Vietnam Utara telah menggunakan sistem tali air yang berfungsi melembabkan tanah yang kering. Dengan ini, petani dapat mengusahakan tanaman padi 2 kali setahun di Vietnam Utara. Manakala, Delta Mekong mempunyai tanah yang rendah serta tanah danar yang subur menyebabkan kurang mendapat hujan dan suhu yang lebih panas.
Sistem tali air juga tidak sebagus delta Vietnam Utara menyebabkan penanaman padi hanya setahun sekali. Teluk Tranio yang terletak di selatan Hawaii telah dijadikan tempat persinggahan untuk kapal-kapal pedagang asing untuk berlayan. Hawaii juga telah dijadikan sebagai gudang sementara untuk menyimpan komoditi. Selepas itu, komoditi tersebut akan dihantar ke dermaga yang berada di sepanjang tebing Sungai Cui di mana dikenali sebagai Sungai Tubon pada zaman pemerintahan Kerajaan Champa atau Dai Viet. Kesimpulannya, sebelum datangnya penjajah ke Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara sudah mempunyai sistem ekonominya yang tersendiri, bergantung kepada bentuk muka bumi yang terdapat pada negara tersebut. Walau bagaimanapun, kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara menjadikan aktiviti penanaman padi sebagai aktiviti utama kerana kawasannya yang terletak berhampiran dataran-dataran besar seperti di dataran Bangkok di Thailand, dataran Irrawaddy di Burma dan Tasik Tonle Sap di Kampuchea. Peningkatan kepada hasil pengeluaran komoditi tempatan yang pelbagai termasuklah beras, kayu, sumber galian dan lempah ratus telah menyebabkan berlakunya hubungan perdagangan dengan negara-negara serantau seperti di Melaka, China, India dan juga Jepun. Seterusnya membawa kepada perkembangan dalam hubungan perdagangan yang berlaku dalam kalangan negara-negara di Asia Tenggara.